Mungkin ada anggapan menyatakan lebih awal lagi. Biasa 2-3 hari barulah mungkin semangat Ramadan itu menerpa dalam hati kita. Tetapi tahukah kita, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila mana menjerangnya Rejab sahaja, maka itu bagi ulama zaman dahulu merupakan kesempatan yang terakhir untuk mereka membuat persiapan sebaik mungkin untuk bertemu dengan Ramadan yang dirindukan. Jadi kembali pada tajuk kita pada malam ini, Ahlan ya Ramadan. Perkataan ahlan ini merupakan perkataan daripada bahasa Arab. Biasanya dalam komunikasi orang-orang Arab, bila mana mereka nak welcome seseorang, satu perkara, maka digunakan kalimah ahlan. Jadi ahlan ini bermaksud selamat datang Ramadan yang kita rindu-rindukan. Dan Ramadan ini merupakan bulan yang terbaik di antara 11 bulan yang lain. Walaupun adanya 4 bulan yang terhormat dalam sepanjang tahun Hijriah, adanya 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Contohnya kalau kita telusuri dalam surah At-Taubah ayat ke-36, Allah menyatakan inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya perkiraan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah sebanyak 12 bulan. Maksudnya hadirin yang dimuliakan Allah, masa ini, waktu, zaman dan sebagainya telah pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara makhluk Allah tuan-tuan ialah satu makhluk yang dinamakan sebagai masa. Zaman itu merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak terikat dengan makhluk. Lalu tidak mungkin kita bertanyakan apakah yang menciptakan Allah, apakah yang terjadi sebelum Allah wujud. Kerana bila dan juga apa yang relatif dengan masa itu tidak relevan untuk kita gunakan kepada Allah. Kerana Allah tidak terikat dengan masa, seperti mana Allah tidak terikat dengan makhluk-makhluk. Bahkan masa itu sendirilah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu di antara nama Allah Al-Awwal dan Al-Akhir. Allah Subhanahu wa taala Maha Awal dan Maha Akhir. Maksudnya Allah tidak terikat dengan masa. Dan masa ini telah pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala selari dengan penciptaan langit dan bumi. Bila mana Allah ciptakan langit dan bumi, Allah juga mencipta masa. Peredaran masa yang kita alami pada hari ini, begitulah yang telah berlaku sejak daripada awal penciptaan hari yang pertama langit dan bumi. Dan juga penamaan bulan-bulan itu dikenali hatta sebelum Nabi SAW dibangkitkan. Dan sebelum Nabi SAW lahir, maka orang-orang Arab sangat mengenali akan bulan-bulan yang mereka gunakan. Contohnya bulan Muharram, bulan Rabiul Awal, bulan Jumadil Akhir dan sebagainya. Maka penamaan ini telah berwujud sebelum lahirnya baginda Nabi SAW. Dan Allah mengiktiraf perkiraan bulan itu. Dan di antara 4 bulan ini tuan-tuan, di antara 12 bulan itu, maka Allah Subhanahu wa taala angkat 4 bulan yang terhormat daripadanya, yaitu bulan Rejab, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan bulan Muharram. Tetapi mengapakah tidak dimasukkan Ramadan pada 4 bulan ini? Walaupun kita sebutkan adanya 4 bulan terhormat, tetapi bulan yang mana diagungkan ialah bulan Ramadan. Menunjukkan apa? Menunjukkan ialah setiap masa, setiap bulan, setiap ketika kita dituntut untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kiralah kita berada pada bulan Rejab, bulan Jumadil Akhir sekalipun, bulan yang tidak disebutkan, dituntut untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang tahun. Cumanya ialah Ramadan itu Ramadan bulan yang mana kita menggandakan amal ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita dituntut untuk beribadah pada Allah sepanjang tahun. Seperti mana kita menyebutkan dalam sehari ataupun dalam sepanjang minggu adanya 7 hari. Namun di antara 7 hari ini diangkat bulan hari Jumaat sebagai penghulu segala hari. Sedangkan pada ke-6 hari yang berbaki itu kita tetap dituntut untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Cumanya ialah menyebutkan Jumaat itu hari yang mana kita memperbanyakkan selawat, memperbanyakkan ibadah. Di samping pada 6 hari selainnya kita juga beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Ramadan. Dan Ramadan ini apakah signifikannya bila mana kita menantikan Ramadan? Bukan semata-mata dituntut untuk kita berpuasa pada siang hari, melaksanakan ibadat tarawih pada malam harinya.
Tetapi lebih daripada itu, tuan-tuan yang dimuliakan, ialah kita meminta supaya Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan maghfirah kepada kita. Menganugerahkan maghfirah. Maghfirah bermaksud keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Antara doa yang paling banyak dipanjatkan oleh generasi sahabat dan tabi'in, apakah doa yang sentiasa dipanjatkan oleh mereka? Bukan semata-mata kalau kita ialah setiap hari, setiap doa yang kita sediakan, pastilah kita meminta kebaikan di dunia dan akhirat. Terutama ialah berkaitan dengan harta. Supaya kita meminta doa dari kita minta dari Allah dalam doa itu supaya diberikan kita harta yang melimpah ruah. Kalau kita dah ditanyakan, diberikan contoh, apakah doa yang mana kita minta adanya satu kesempatan, kita minta satu perkara ini confirm akan dimakbulkan. Saya yakin tuan-tuan kebanyakan dari kalangan kita, mungkin saya sendiri juga, pastilah kita minta supaya kita diberikan harta yang melimpah ruah. Tetapi bagaimana doa yang sering diungkapkan oleh generasi sahabat, generasi tabi'in, ialah mereka meminta diberikan maghfirah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah doa itu tuan-tuan? Doanya antaranya ialah Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, mujibati rahmatik, sentiasa mendapat rahmat, dimustajabkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa azaima maghfiratik, dan diberikan maghfirah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara peluang untuk kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu Wa Taala ialah pada bulan Ramadan. Begitu juga tuan-tuan berkaitan dengan maghfirah ini, sebelum saya masuk, apakah di antara yang boleh kita garap dalam hati kita tatkala menjelangnya Ramadan? Sebelum itu saya sebutkan ialah adanya doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu sudah tentu di antara orang yang dijamin syurga oleh Nabi SAW. Bukan saja orang yang terawal masuk Islam, tetapi dijamin syurga oleh Nabi. Walaupun kedudukan yang sangat hebat itu, tetap apakah doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu? Tatkala sebelum memberi salam, dan pada penghujung setiap kali selepas solat, yakni sebelum memberi salam, maka doa yang disyorkan oleh Nabi SAW kepada Sayyidina Abu Bakar akan dibaca, ialah Allahumma inni zalamtu nafsi dhulman katsiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik. Dan lihat bagaimana dengan jaminan kedudukan yang telah diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Confirm Sayyidina Abu Bakar ini dijamin kedudukan di syurga, jauh daripada kemurkaan Allah. Tetapi tetap Nabi SAW mengesyorkan Sayyidina Abu Bakar akan membaca doa yang saya sebutkan tadi, iaitu doa meminta maghfirah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah doa itu tuan-tuan? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Zalim ini tuan-tuan ialah berlaku dalam 3 keadaan. Kezaliman yang paling besar ialah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Luqman ayat yang ke-13, Allah menyatakan inna syirka la zulmun 'adzim. Sesungguhnya syirik itulah merupakan kezaliman yang terbesar. Itu kezaliman yang paling besar. Yang kedua ialah kezaliman yang berkaitan dengan manusia yang lain. Kalau kita melukakan hati orang, mengambil akan hak, mencerca, mencela dan sebagainya, maka ini kezaliman yang kedua. Dan kebiasaannya kezaliman yang ketiga yang dilakukan oleh manusia, hatta orang beriman sekalipun, ialah melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang ketiga inilah yang dimaksudkan dalam doa yang kita panjatkan ini. Ada kadang-kadang dosa yang kita tidak sedari kita lakukan, maka kita meminta dari Allah, aku telah melakukan kezaliman yang banyak ya Allah, tidak ada orang yang mengampunkan dosa melainkan Engkau, faghfirli, maka ampunkanlah aku ya Allah. Kurniakan aku maghfirah daripada sisi Engkau ya Allah. Maka itu yang kita harapkan tatkala kali kita menyudahkan ibadah solat dia. Sedangkan solat ini perkara yang sangat agung, dan di antara tempat mustajab dan doa selain daripada ketika mana sujud, ialah ketika mana kita selesai membaca tahiyat akhir. Itulah tempat yang mana kita memperbanyakkan doa. Dan doa yang Nabi SAW ajarkan kepada Sayyidina Abu Bakar berkaitan tentang maghfirah.
Walaupun ada kesempatan, boleh kita berdoa supaya kita diberikan harta, kebaikan yang lain. Tetapi bagaimana Nabi SAW mengajarkan prioriti utama yang kita minta dari Allah ialah keampunan dari Allah. Kenapa tuan-tuan? Kerana bila mana kita diberikan keampunan dari Allah, diberikan kemaafan dari Allah, diampunkan segala dosa kesalahan kita, barulah berbagai kebaikan terbit daripada itu. Terhalangnya kebaikan sampai kepada seseorang disebabkan adanya dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi tatkala kita diberikan kemaafan, diberikan keampunan dari Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala datangkan selepas itu berbagai bentuk kebaikan di dunia dan yang lebih utama di akhirat. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apakah muhasabah yang boleh kita lakukan setelah mana berlalunya separuh yang pertama pada bulan Syaban? Kita mendekati beberapa hari untuk kita bertemu dengan Ramadan 1445 Hijrah. Yang pertama sekali yang perlu kita perhatikan ialah perlunya itu kita melakukan persiapan. Imam Abu Bakar Al-Zuri rahimahullah memaparkan dua perkara yang wajib untuk kita semak sebelum datangnya Ramadan. Salah satunya ialah disebutkan at-tahawunu bil amri idza hadara waqtuhu. Di antara kesilapan orang ialah kewajiban yang telah datang tetapi orang itu tidak mempersiapkan dirinya, tidak melakukan persiapan, maka itu satu kesilapan yang besar. Ketidaksiapan tersebut salah satu bentuk seolah-olah dia meremehkan perintah Allah. Dan dia tahu dia akan berpuasa tapi langsung tak buat persiapan. Maka kata tabi'in ini bahawa orang itu melakukan satu kesilapan tanpa disedari. Akibatnya sangat besar, iaitu kelemahan untuk menjalankan kewajiban tersebut. Berdalilkan apakah, daripada manakah pandangan ini diambil? Iaitu satu yang boleh difahami daripada satu ayat Al-Quran Al-Karim pada surah At-Taubah pada ayat 83. Walaupun dalam ayat ini menceritakan tentang tidak bersiap-siaga dalam menghadapi satu peperangan jihad di jalan Allah. Allah Subhanahu wa taala katakan fa in raja'aka Allahu ila ta'ifatin minhum fastadzanuka lil khuruj faqul lan takhruju ma'iya abada walan tuqatilu ma'iya aduwa innakum raditum bil qu'udi awwala marratin faqulu ma'al khalidin. Maksud ayat ini tuan-tuan, maka jika Allah mengembalikanmu kepada suatu golongan dari mereka, kemudian mereka minta izin kepadamu untuk keluar yang perlu berperang, maka katakanlah kamu tidak boleh keluar bersamaku selama-lamanya dan tidak boleh memerangi musuh bersamaku. Sesungguhnya kamu telah rela tidak pergi berperang buat kali yang pertama ataupun berperang kali yang pertama. Kerana itu duduklah bersama orang yang tidak ikut berperang. Ayat ini tuan-tuan berkisah tentang peperangan pada zaman Nabi. Lebih-lebih lagi satu peperangan yang disebutkan dalam surah At-Taubah, peperangan Tabuk. Di sebalik ketika itu umat Islam mereka mempunyai bilangan kekuatan yang lebih ramai daripada peperangan-peperangan sebelumnya. Dan mereka telah melakukan persiapan kerana Nabi SAW tidak perlu memberikan isyarat pada mereka adanya peperangan yang berlaku. Tetapi bagaimanakah orang-orang munafik? Mereka sambil lewat di atas perintah Nabi SAW. Perintah Nabi juga merupakan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bagaimana sikap ambil mudah orang-orang munafik, yang mana mereka tidak pun berniat untuk menyertai peperangan, bahkan tidak melakukan sebarang persiapan, maka mereka mendapat celaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berhati-hatilah dari mengalami nasib menjadi orang tidak layak menjadi menjalankan perintah Allah. Dan mereka terhalang daripada mendapatkan perintah untuk bersama dengan Nabi SAW. Terhalang untuk kita digolongkan sebagai orang yang menjalankan perintah sebenarnya merupakan satu kerugian. Apakah contohnya tuan-tuan? Contohnya seseorang antara orang yang dimakruhkan untuk mendatangi solat jemaah. Apakah di antara situasi yang menjadikan orang itu dimakruhkan? Bahkan ada pandangan menyebutkan dilarang daripada menyertai solat jemaah. Antaranya orang yang memakan bawang. Signifikannya tuan-tuan, kerana orang makan bawang ini belum dia berbau dan dia mendatangkan ketidakselesaan di kalangan jemaah. Bolehlah tuan-tuan kalau kita kiaskan, samakan makan bawang ini dengan benda-benda yang mungkin menjadikan orang terseksa dengan bauan daripada mulutnya. Kalau merokok itu, kadang-kadang ada orang yang memang heavy smoker, rokok yang dia punya pun baunya sangat kuat.
Dan sampai 3-4 orang belakang pun boleh terganggu dengan baunya, maka ketika itu samalah dengan hukum dia memakan bawang. Dan Nabi SAW melarang orang ini daripada mendekati kumpulan yang sedang menunaikan solat jemaah. Sebenarnya tuan-tuan, walaupun larangan ini mungkin dianggap sebagai satu, oleh pihak-pihak yang menyatakan sebagai satu rukhsah, dan tak apalah, maksudnya kalau ditanya mengapa kamu tak mendatangi solat jemaah, dia kata sebab saya makan bawang ataupun saya baru saja merokok. Jadi kalau saya datang pun ada larangan Nabi SAW, maka dia pun take for granted. Dia menganggap seolah-olah larangan itu sebagai satu rukhsah keringanan padanya. Sedangkan tuan-tuan itu sebagai satu hukuman kepada dirinya, sebagai satu hukuman kerana dia tidak mampu untuk mendapatkan rahmat, mendapatkan ganjaran daripada solat berjemaah. Bukan keringanan, tetapi sebagai satu hukuman kepada orang tersebut. Dan dia tahu bahawa dia akan datang solat jemaah. Sepatutnya bila mana dia tahu dia akan solat jemaah, maka dia memastikan bahawa dirinya, fizikalnya dalam keadaan yang sesuai, tidak memakan benda-benda yang boleh mendatangkan ketidakselesaan tatkala dia menghadiri solat jemaah. Jadi itu sebagai satu hukuman. Kerana apa? Dia tidak melakukan persiapan. Dia tahu dia nak solat, sepatutnya dia telah pastikan fizikalnya dan bersedia untuk menghadapi perintah Allah SWT. Begitu juga orang yang merokok dan sebagainya. Jadi hukum merokok ini saya tidak ingin bahaskan. Tapi yang pentingnya kita tahulah kita nak datang solat jemaah, dan rokok kita itu pun baunya sangat kuat. Ada juga rokok yang kadang-kadang memang sangat ringan, orang dia seorang dia boleh bau, orang lain tak boleh bau. Tapi ada orang yang mungkin rokoknya sangat kuat, maka akan mengganggu orang yang berada di sebelah. Saya secara peribadi pun tuan-tuan, kalau ada orang yang heavy smoker ni, agak terganggu dengan bauan rokok tersebut. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Maksudnya di sini apa? Sebagaimana orang-orang munafik yang tidak melakukan persiapan untuk berjihad jalan Allah kerana mereka telah plan, mereka tidak ingin bersama-sama dengan Nabi. Mereka akan menunggalkan keuzuran dari Allah Subhanahu wa mencegah perbuatan mereka ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa nuqallibu afidatuhum wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marratin wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan begitulah kata Allah Subhanahu wa taala, kami memalingkan hati orang yang memalingkan hati dan juga penglihatan mereka, seolah-olah mereka belum pernah beriman kepada Al-Quran pada permulaannya, dan kami biarkan mereka bergelumang dalam kesesatan yang nyata dan meraba-raba mencari hidayah dalam kesesatan mereka, kerana mereka telah pun merancang tidak melakukan sebarang amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam konteks kita pada pagi malam ini, dalam kita membicarakan tajuk akhirnya Ramadan, perlunya kita memulakan persiapan itu, menyemarakkan semangat untuk bertemu dengan Ramadan pada kesempatan minggu-minggu yang terakhir ini. Walaupun sebenarnya tuan-tuan, kalau kita nak menyebutkan persiapan Ramadan ini sangat sesuai kita sebutkan seawal bulan Rejab lagi. Walaupun ada yang mungkin beranggapan malam ini terlalu awal untuk kita menyebut tentang Ramadan, dan mungkin dalam 2-3 hari sesuai lah. Tetapi tahukah kita, ulama telah menggariskan piawaian Rejab itu telah pun kita menyebutkan akan Ramadan, kerana Rejab ini menurut pandangan ulama dianalogikan sebagai bulan yang mana kita telah mula menyambut benih tanaman. Pada bulan Sya'ban, bulan kita telah mula menyuburkan, telah mengairi tanaman itu, dan bulan Ramadan barulah kita memutik hasil tanaman. Kerana persiapan itu telah dimulakan lebih awal. Seperti mana pemain bola sepak tuan-tuan, kalaulah pemain bola sepak ni, kalau kita minta dia main yang profesional, kalau setakat 30 minit, 40 minit non-stop dia main, bagi dia sangat mudah, dan kerana dia berlatih hari-hari. Tapi kalau kita tuan-tuan yang main pun mungkin sebulan sekali, walaupun seminggu sekali, kalau kita main bola sepak tu dalam padang yang standard, kan, bukan padang futsal, padang yang standard, saya kira mungkin 5 minit pun kita dah minta coach tukar kita substitute. Tak tahan 5 minit je dengan jarak padang yang sebenarnya, yang standard tadi. Tetapi orang yang dah biasa hari-hari berlatih, pasti dah bagi sangat mudah sekadar 40 minit itu kacang saja bagi. Begitu juga dalam kita menghadapi Ramadan, sudah tentu signifikannya Ramadan juga pastinya untuk kita menggandakan sebanyak mungkin amal ibadah yang kita persembahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, yang pertama ialah perlunya untuk kita persiapkan amal soleh dalam menyambut Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah At-Taubah, juga ada kaitan dengan situasi peperangan tadi.
Walaupun cerita dalam surah Taubah ini kalau kita telusuri kebanyakan bertutur tentang peperangan Tabuk, tapi kita nak kaitkan dengan satu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala kenapa kita mempersiapkan hati dan fizikal kita. Dalam surah At-Taubah ayat 46 Allah menyatakan walau aradu khuruj la a'addu lahu 'uddah walakin kariha Allah bi'athahum fathabbatahum wa qila q'udu ma'al qa'idin. Allah menyatakan kalau mereka ada niat untuk berangkat, kalau mereka ada niat untuk bersama-sama dengan Nabi dalam berperang, perang ini ialah perintah dari Allah. Kalau mereka berkeinginan, kata Allah, arad ini maksudnya adanya niat untuk berangkat bersama dengan Nabi, la a'addu lahu 'uddah, tentulah mereka telah menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi malangnya walakin karihallahu bi'athahum, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyukai keberangkatan mereka. Fathabbatahum, maka Allah melemahkan keinginan mereka. Maksudnya di sini apa? Satu perbuatan itu terjadi kepada manusia disebabkan manusia itu yang memilihnya lebih awal, bukan di atas paksaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana antara akidah kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan pilihan pada manusia. Manusia tidak dipaksa pada awalnya. Tidak seperti golongan Jabariyah. Tuan-tuan pernah dengar tak satu kumpulan namanya Jabariyah? Di antara pegangan Jabariyah ini ialah mereka mengatakan bahawa manusia ini telah dipaksa oleh Allah. Manusia di bumi yang di atas kehidupan ini sebagai boneka sahaja. Tidak ada pilihan langsung kepada mereka, dipaksa oleh Allah. Jadi itu pegangan Jabariyah. Adapun ada satu golongan lagi yang kontra dengan mereka, dinamakan sebagai Qadariyah ataupun Mu'tazilah. Mereka beranggapan, mereka menyangka bahawa setiap tindak tanduk kita ini pilihan kita 100%, tanpa Allah mengetahui tindakan kita yang belum dilakukan. Jadi ini pandangan yang kontra di atas satu dengan yang lain. Ada pun ahli sunnah wal jamaah menyatakan manusia ini diberikan pilihan oleh Allah. Ada yang pilihan yang telah pun Allah berikan choice kepada kita. Berdalilkan satu ayat daripada surah Al-Balad, Allah menyatakan alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatain wa hadainahu an-najdain. Bukankah kami menciptakan pada manusia ini adanya dua mata? Setiap di antara kita mempunyai sepasang mata, sebelah kanan, sebelah kiri. Wa lisanan wa shafatain, dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita lidah dan dua bibir. Dan juga Allah menyatakan wa hadainahu an-najdain, kami berikan pada manusia ini adanya dua jalan. Manusia itu diberikan pilihan oleh Allah. Cumanya kita menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui akan pilihan kita, mengetahui akan kecenderungan kita dalam membuat keputusan. Contohnya seorang manusia ataupun seorang ibu lah, ataupun kita sebagai ibu ayah, kita mendidik anak kita sejak daripada kecilnya lagi. Sejak daripada dia lahir hari yang pertama di dunia ini, membesar di hadapan mata kita, sehinggalah dia meningkat dewasa. Pastinya kita mengetahui akan tendensi akan anak kita tadi, minat dia ke arah yang mana. Walaupun tidaklah sepenuhnya, tetapi sekurang-kurangnya kita mengetahui akan anak kita tadi. Itu manusia dengan manusia. Tetapi lebih hebat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah lah yang menciptakan manusia. Dia tahu akan kecenderungan kita dan apakah pilihan yang kita lakukan. Dan daripada ayat ini Allah menyatakan bila mana manusia itu telah pun menanggapi satu perkara, maka Allah tambah lagi apa yang dilakukannya itu. Kalau dia ingin melakukan amalan soleh, maka Allah tambahkan taufik hidayah kepadanya. Begitu juga kalau orang itu telah pun derhaka pada Allah, maka Allah menjadikan orang itu semakin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah As-Saff pada ayat yang kelima Allah menyatakan falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Bila mana mereka memilih untuk derhaka kepada Allah, maka Allah tambah lagi kederhakaan dalam hati mereka. Jadi mafhum maksud di sebaliknya, bila mana kita bersungguh-sungguh mencari ridha Allah, maka Allah akan tambahkan permudahan kebaikan itu kepada kita. Tapi bila manusia memilih untuk melakukan kejahatan, keburukan, berazam melakukannya, maka Allah Subhanahu menjadikan dia semakin menjadi-jadi keburukan yang dipilih. Begitu juga dalam ayat ini, bila mana mereka telah memilih untuk tidak suka berjihad jalan Allah, maka Allah semakin melemahkan keinginan mereka. Wa qila qulu ma'al qa'idin, dan dikatakan pada mereka, duduklah kamu, tinggallah kamu bersama dengan orang-orang yang tinggal. Yakni mereka pasti tidak akan berperang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi ayat ini tersebutkan ini berbicara tentang berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama lah juga dengan Ramadan yang kita lalui ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Harusnya ada persiapan. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, menyebutkan tentang Nabi, bagaimana keadaan Nabi bila mana menjelangnya Syaban, bulan yang terakhir sebelum menempuhnya Ramadan. Maka Aisyah meriwayatkan, walam arahu sha'iman min syahrin qad akthara min siyamihi min Sya'ban. Kana yasumu Sya'ban kullahu, kana yasumu Sya'ban illa qalila. Kata Aisyah, aku belum pernah melihat Nabi SAW banyak berpuasa dalam satu bulan sebanyak mana puasa yang baginda lakukan pada bulan Ramadan. Kerana Ramadan sudah tentu wajib berpuasa sebulan penuh. Tetapi tingkatan level puasa sunat yang terbaik ialah puasa Nabi Daud AS, berpuasa selang sehari. Tetapi pada bulan Sya'ban dibolehkan untuk kita berpuasa kebanyakan hari daripadanya. Walaupun kita sebutkan maksimum puasa sunat ialah selang sehari, tetapi berbeza pada bulan Sya'ban bolehnya untuk kita berpuasa kebanyakan hari pada bulan Sya'ban berdasarkan apa yang dilaksanakan oleh Nabi SAW. Satunya kerana Sya'ban ini diriwayatkan Aisyah mengqadha puasanya pada bulan Sya'ban. Jadi ingatan kepada ibu-ibu sekalian dan para jemaah muslimat, kalau ada puasa yang belum diqadha pada bulan ataupun pada tahun yang lalu, maka segerakan qadha pada bulan Sya'ban ini. Tidak mengapa, kerana Aisyah radhiyallahu anha, wanita yang terbaik, isteri baginda, juga disebutkan bahawa banyaknya beliau mengqadha puasa pada bulan Sya'ban, memperbanyakkan ibadah, terutama qadha puasa pada bulan Sya'ban. Dan Nabi SAW dalam hadis ini menyebutkan di antara puasa yang paling banyak dilakukan oleh Nabi dalam konteks puasa sunat, Nabi memperbanyakkan puasa pada bulan Sya'ban. Jadi hari ini tuan-tuan ada kesempatan lagi untuk kita yang dalam tempoh 2 bulan ataupun dalam tempoh 2 minggu, maka bolehnya untuk kita menggandakan puasa sunat. Mungkin ada di antara kita membaca satu hukum mengatakan tidak dibolehkan berpuasa pada separuh kedua bulan Sya'ban. Jadi hadis itu tuan-tuan terdapat perbincangan di kalangan ulama. Bahkan kebanyakan daripada muhaddithin mendhaifkan hadis tersebut. Yang jelas yang diharamkan berpuasa hanyalah pada hari Syak, iaitu pada 30 Sya'ban. Maka itu merupakan satu-satunya hari yang diharamkan untuk berpuasa, di samping pada hari raya. Begitu juga antara yang disebutkan oleh ulama sebelum kita menyebutkan, kanu yad'una Allah sittata ashhurin an yuballighahum syahra Ramadan. Di antara yang kita persiapkan juga ialah kita sentiasa memperbanyakkan doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana di sebalik keinginan kita yang bersungguh-sungguh agar sampai pada bulan Ramadan, dalam apa juga kita nak usahakan dalam dunia ini tuan-tuan, sama ada perkara yang bersifat duniawi dan juga akhirat, maka perlu untuk kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya menjayakan amalan kita, menjayakan hasrat kita. Nabi SAW ataupun tabi'in menyebutkan mereka berdoa supaya diberkati pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan disampaikan Ramadan itu dalam keadaan sejahtera. Jadi perlu untuk kita memperincikan doa itu, bukan semata-mata kita sampai pada bulan Ramadan, tetapi kita diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang pentingnya sebelum kita berada pada Ramadan yang sebenarnya, kita memperbanyakkan. Yang pertama tadi ialah kita melakukan persiapan, dan kita mula berpuasa sunat, memperbanyakkan bacaan Al-Quran Al-Karim. Bulan Sya'ban ini tuan-tuan, antara nama lain bulan Sya'ban ini dinamakan sebagai Syahrul Qurra. Dinamakan bulan Sya'ban ini sebagai bulan pembaca Al-Quran Al-Karim. Seorang tabi'in yang hebat juga, saya bawakan satu contoh. Seorang yang bernama Amr bin Qais, seorang businessman yang berjaya pada zaman beliau. Tatkala menjelangnya Sya'ban, maka segera dia menutup perusahaannya, kedai-kedainya ditutup, semata-mata dan memberikan fokus pada bacaan Al-Quran Al-Karim. Kalau kita pada hari ini, mungkin kalau menjelang lagi 2-3 hari nak hari raya baru ditutup perniagaan tadi. Tetapi bagaimana bersungguh-sungguhnya Amr bin Qais ini, bahawa yang lebih penting itu ialah membaca Al-Quran Al-Karim, lalu Allah Subhanahu memberikan keuntungan yang luar biasa pada perniagaannya. Disebabkan yakinnya dia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Menjelang Sya'ban telah pun ditutup perniagaan, cuti 2 bulan, memperbanyakkan bacaan Al-Quran Al-Karim, dan kita gandakan pula kadar bacaan itu pada bulan Ramadan. Kalau bulan Sya'ban tadi dinamakan sebagai Syahrul Qurra, bulan membaca Al-Quran,
Bulan Ramadan dikenali dengan bulan Al-Quran Al-Karim. Jadi itu kita memperbanyakkan puasa sunat, memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Yang ketiga ialah kita bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak perlu untuk kita melakukan satu dosa, satu kesalahan kalau kita bertaubat. Tetapi taubat itu perlu kita selalu laksanakan, perlu untuk kita sentiasa mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan istighfar itulah Allah Subhanahu Wa Taala menjamin sesuatu diberikan kejayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah An-Nur ayat 31 Allah menyatakan wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kamu wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Semoga dengan itu kamu beroleh kejayaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah tuan-tuan yang boleh kita sebutkan sebagai ringkas pada malam ini. Dan bila mana kita buka Ramadan, perlu untuk kita mencampakkan kecintaan kita. Cintanya kita Ramadan merupakan cerminan iman dalam diri seseorang. Dan seorang yang membenci bulan Ramadan sebenarnya ada masalah pada iman dalam hatinya. Tetapi sekurang-kurangnya kita tuan-tuan, walaupun kita ini tidaklah terlalu banyak ibadah, tapi di antara tanda keimanan kita itu masih sungguh dalam hati kita ialah cintanya kita pada bulan Ramadan. Perlunya untuk kita membuat persiapan dan memperbanyakkan taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak perlu kita menyebutkan setiap hari daripada hari-hari yang terakhir ini kita sentiasa berdoa pada Allah, ya Allah berkatilah aku pada bulan Syaban ini, dan sampaikanlah aku pada bulan Ramadan ya Allah dalam keadaan diberikan kekuatan fizikal dan dibersihkan hati untuk menggandakan sebanyak mungkin amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah tuan-tuan perkongsian saya pada malam ini. Semoga ada kebaikan dalam perkongsian yang kita sampaikan, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kesempatan pada pertemuan seterusnya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Azan ni.